Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Allahumma idfa' 'anna al-waba wal ghala wal riba waz zina wal mihan wa su'al fitan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadha khasatan wa an sa'iril biladil muslimina 'amatan ya rabbal alamin, amma ba'du. Yang kita hormati rakan-rakan kita dari National Flood Forecasting and Warning Program ataupun dikenali dengan Pusat Ramalan dan Amaran Banjir Negara atau PRAB, Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Malaysia. Seterusnya, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, moga-moga dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan salah satu daripada agensi yang bertanggungjawab untuk menyantuni dan memudahkan kehidupan rakyat di negara ini, iaitulah kita gelarkan PRAB ataupun Program Ramalan dan Amaran Banjir, yang merupakan satu daripada inisiatif daripada Jabatan Pengairan dan Saliran ataupun JPS Malaysia selepas berlakunya banjir teruk yang telah melanda tanah air kita pada tahun 2014. Yang mana tujuan utama PRAB ini adalah untuk memastikan penduduk-penduduk yang terdedah kepada bencana banjir, mereka terlebih dahulu dapat kesedaran awal, terutamanya berkenaan sistem ramalan dan amaran banjir yang sedang dilaksanakan, serta juga dapat membantu penduduk setempat supaya menghadapi banjir dengan lebih persediaan. Sebab itu, dalam konteks PRAB fasa yang pertama ini, fokusnya lebih kepada banjir monsun yang berlaku di sekitar lembangan Sungai Kelantan, Pahang dan juga Terengganu. Saudara, bukan senang untuk kita berhadapan dengan banjir, khususnya di tanah air kita ini. Sebab itu, dari segi penakrifan, banjir ini didefinisikan sebagai limpahan air yang keluar daripada tebing sungai, keluar daripada tasik ataupun keluar daripada sistem perparitan, yang mana ianya berlaku disebabkan oleh pertama hujan lebat, yang kedua kerana pencairan ais, yang ketiga kerana air pasang, dan yang keempat kerana ada halangan pada saluran. Justru di negara kita, jenis-jenis banjir ini dibahagikan kepada tiga. Pertama, banjir kilat, iaitu banjir yang surut kurang daripada 6 jam. Yang kedua, banjir monsun, iaitu banjir yang surut melebihi 6 jam. Dan ianya biasa berlaku pada musim tengkujuh. Dan yang ketiga adalah banjir pasang surut, iaitu kenaikan paras air laut melebihi daripada arah sungai. Dalam konteks di pantai timur, ini dipanggil banjir monsun. Ianya adalah limpahan air yang disebabkan oleh taburan hujan yang berlebihan pada musim-musim tengkujuh, iaitu khususnya bulan November sampailah bulan Mac. Sebab itu, saudara, banjir ini dia tidak berlaku secara magic, abrakadabra simsalabim. Dia tidak umpama embun di waktu malam. Ada sebab-sebabnya ia berlaku. Pertama, banjir berlaku kerana masalah limpahan taburan air hujan yang berlebihan pada masa yang pendek. Ini yang pertama. Yang kedua, kerana aktiviti pembalakan di hutan-hutan simpan.
Yang ketiga, kerana pembuangan sistem pepejal yang tidak teratur. Yang keempat, kerana pemendapan sungai. Yang kelima, sistem peparitan yang tersumbat. Jadi ini adalah sebahagian daripada punca utama berlakunya banjir di tanah air kita. Dan kesan daripada banjir ini begitu membimbangkan. Pertama sekali adalah isu kehilangan nyawa. Dek kerana nak menyelamatkan harta, menaiki bot atau perahu terbalik, mereka pun hanyut tak ditemui. Itu sering berlaku. Yang kedua, kemusnahan harta dan juga alam sekitar. Yang ketiga adalah datangnya penyakit-penyakit berjangkit dan membahaya. Sebagai contoh, keracunan makanan, penyakit taun misalnya, demam denggi. Demam denggi ni pasca banjir. Selepas daripada sampah sarap bertaburan di sini-sini, maka adalah pula denggi, ada pula jangkitan kulit, ada pula leptospirosis, iaitu kencing tikus, dan pelbagai lagi. Ini yang kita khawatirkan. Dan yang ketiga, yang keempat, yang akan juga kesan daripada banjir monsun ini adalah sistem perhubungan yang terjejas. Sistem elektrik kita, jalan raya, bekalan air bersih, bekalan makanan. Jadi semuanya ini boleh terjejas. Lalu bagaimanakah sikap kita dalam menghadapi dan membuat persediaan bagi menghadapi ujian banjir ini? Pertama, barang perlu kita ingat, banjir walau apa pun faktor-faktor punca ianya berlaku, tidak dapat kita mungkiri ianya adalah salah satu daripada petanda-petanda dunia semakin kiamat. Itu tak dapat kita menafikan. Bagaimana kata orang tua-tua, apa tanda burung perpat dalam semak kaki tersula? Apa tanda kiamat dekat? Bumi bergolak mengirim bencana. Bencana datang dalam pelbagai bentuk. Ada bencana dalam bentuk kegagalan teknologi. Misalnya pesawat jatuh, kereta api tergelincir, kapal karam dan pelbagai lagi. Yang kedua, bencana sosial politik, konflik, perebutan kuasa, rusuhan, peperangan, itu juga tanda kiamat. Dan yang ketiga, bencana dalam bentuk geologis, klimatologis, ataupun yang kita panggil bencana melibatkan alam ini, gempa bumi, taufan, banjir dan juga tsunami. Bila menceritakan tentang musibah alam ini ataupun geologis, klimatologis ini, pernah dibuat kajian oleh Corporation for Atmospheric Research atau UCAR di Amerika Syarikat. Dibuat kajian apakah bencana alam yang paling berbahaya dan yang paling membunuh sekali di dunia. Ini pernah dibuat kajian. Mungkin orang menyangka yang paling berbahaya adalah taufan, puting beliung, gempa bumi, tsunami. Itu pada sangkaan kita. Dalam kajian UCAR, bencana yang paling membunuh adalah banjir. Di Amerika Syarikat sahaja, 100 orang mati setahun dek kerana banjir berbanding dengan bencana-bencana lain yang sering berlaku di Amerika Syarikat. Apa sebab? Kerana banjir ini melibatkan air. Dan air ni benda yang sangat berkuasa. Air, dia punya kehebatan, dia boleh mengapungkan sebuah kereta. Sebab itu bagi kita yang memiliki kereta, jangan sangka bila kita nampak air yang ada di hadapan, khususnya air banjir, kita begitu berani sekali nak meredah banjir itu. Jangan. Ini kerana menurut kajian, bagi kenderaan biasa, kenderaan sedan, air yang diperlukan untuk mengapungkan sebuah kereta sedan hanyalah kira 12 inci saja, ataupun 30 cm air. 12 inci ni makna air yang bawah sikit daripada paras lutut kita. Itu dah boleh menghanyutkan sebuah kereta sedan. Kalau kita bawa 4x4, kereta monster car, kereta-kereta yang besar, untuk mengapungkan sebuah kereta monster yang besar 4x4 ini, air yang diperlukan untuk mengapungkan hanyalah 18 ke 24 inci saja. Maknanya lebih kurang dalam 40 hingga 60 cm air sudah boleh menghanyutkan sebuah kereta 4x4. Dan 24 inci ni kalau berdasarkan ukuran mudah adalah air sampai ke paras bawah sedikit daripada celah kangkang seorang dewasa. Sebab itu musibah banjir itu tidak boleh dipandang remeh oleh kita. Berapa ramai orang
yang cuba-cuba berani juga untuk melintas air banjir ini, tapi kita lihat bagaimana kereta mereka hanyut dan bagai-bagai lagi. Sebab itu kalau kita melihat di dalam Al-Quran, banjir ini dia sangat identik dengan azab. Banjir sangat identik dengan azab. Sebab itu kisah-kisah banjir dalam Al-Quran yang direkodkan oleh Allah dalam 3 surah. Pertama surah Hud ayat 32 dan hingga 49. Yang kedua surah Al-A'raf ayat 65 sampai 72. Dan dalam surah Saba ayat 15 sampai 16. Tiga-tiga peristiwa ini sangat identik dengan azab. Dia bukannya rahmat. Pertama Allah Ta'ala ceritakan tentang Nabi Nuh, yang mana di zaman baginda berlaku banjir yang begitu besar. Direkodkan dalam 2 surah peristiwa ini. Dan kisah banjir yang kedua dalam Quran adalah kisah banjir di zaman kerajaan Sabak. Empangan Ma'arib telah pecah lalu menjadi banjirlah kerajaan Sabak ketika itu. Sebab itu dalam konsep neo-teologi, secara teologisnya awal timbulnya mana-mana peristiwa banjir adalah kerana pembangkangan manusia kepada ajaran Tuhan yang cuba disampaikan oleh para nabi. Nabi-nabi terdahulu. Kesemuanya. Nabi Nuh dan nabi-nabi yang lain. Dan namun secara ekologis, bencana juga, khususnya banjir ini, kita boleh mensabitkannya dengan isu ketidakseimbangan dan juga disorientasi manusia ketika memperlakukan alam sekitar. Bagaimana mereka menyantuni alam, itulah hasil yang mereka dapat. Seperti yang pernah disebut oleh Voltaire, man argues, nature acts. Apabila kita tidak menyantuni, tidak meletakkan alam sekitar dengan martabatnya yang sesuai sebagai makhluk, diperlakukan sesuka hati, maka ketika itu bersedia je lah apabila nature acts, mereka akan kembali untuk melakukan tindak balas kepada kita. Ini tak dapat kita nafikan dalam Quran. Cuma dalam konteks hujan, itu rahmat. Banjir itu identik dengan azab, adapun hujan itu adalah rahmat. Sebab itu walaupun ada orang yang mengaitkan banjir dengan hujan, mungkin kadarnya yang berlebihan dan bagai-bagai lagi, tetapi kalau kita rujuk kepada Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan pencipta kepada hujan, dia menafikan bahawa dia menurunkan hujan tidak mengikut kadar. Tidak. Dalam surah Az-Zukhruf ayat yang ke-11, وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيِّتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ. Dan akulah yang menurunkan hujan biqadar, dengan sukatan. Artinya Allah Ta'ala telah menurunkan hujan ini, ada ukurannya, ada sukatannya. Baik itu para saintis yang buat kajian, setiap saat ada 16 juta tan air yang diuapkan daripada bumi. Dan dalam setahun, 513 juta tan air ini di-recycle dan dikitarkan semula dalam bentuk hujan. Sebab itu ada tempat-tempat di dunia yang walaupun mereka diturunkan hujan hari-hari, sebagai contoh di Wae Ale-Ale, yang digelarkan sebagai wettest spot on Mother Earth, tempat yang paling kerap turun hujan, tidak pernah banjir. Kerana hujan Allah Ta'ala sebut di dalam Quran, dia adalah air yang barakah. Sabit dalam satu hadis, kata Ibn Abbas radhiyallahu an, dia menceritakan salah satu daripada tabiat Nabi SAW, annahu kana iza amtaratis sama' yaqul, ya jariyah, akhriji sarji, akhriji thiyabi. Nabi kalau hari hujan, dia akan panggil pembantu-pembantu dia, bawa baju aku, bawa tawel, bawa macam-macam. Sebab Nabi begitu suka dengan turunnya hujan. Lantas, wa yaqul, Nabi pun membacakan satu ayat Quran. Wa nazzalna minas sama'i ma'am mubaraka. Dan kami menurunkan dari langit air yang penuh barakah. Ya, ini banyak manfaatnya. Ini surah Qaf, ayat yang ke-9. Sebab itu, air hujan Allah Ta'ala sebutkan dia adalah air yang barakah. Dan menyebut dengan barakah secara jelas, tanpa takwil. Sebab itu, orang yang menuduh musibah kerana hujan, itu kurang tepat.
Kerana hujan adalah barakah. Hujan adalah barakah. Kita sekarang mendakwa ada air tertentu barakah, tapi dalilnya tidak ada, hanya tanggapan saja. Bagi contoh, ada orang kata, kumpul air 7 masjid untuk buat ngubat macam-macam lagi. Bertanya, kenapa ambil air kolah 7 masjid? Kata ada berkat. Apa dalilnya? Tidak ada. Cuma mereka mengatakan air ini berkat sebab masjid hari-hari azan, hari-hari mengaji Quran. Jadi bacaan-bacaan aura-aura positif masuk dalam kolah-kolah masjid. Itu hanya tanggapan ataupun jangkaan. Tetapi air hujan, wa nazzalna minas sama'i ma'am mubarakah. Allah Ta'ala sebut, aku yang turunkan air yang sangat berkat ini. Jadi bila ianya berkat, lalu bagaimana kita nak mengaitkannya dengan musibah? Itu payah untuk nak dikaitkan. Bahkan kata Ibn Qudamah dalam kitab Al-Mughni, dianjurkan bagi kita untuk berwuduk dengan air hujan bila ada kesempatan. Sebagaimana hadis daripada Yazid Al-Hadi menceritakan kalau hujan begitu lebat, Nabi akan mengatakan, ukhruju bina ila hadzal ladzi ja'alallahu tahuran fanatahhara minhu wa nahmadallah alaih. Kata para sahabat Nabi bila tengok hari hujan lebat, kata, keluar kamu, pergi tadah air hujan yang lebat itu yang telah dijadikan oleh Allah sangat suci. Lalu kami pun bersuci dan memujilah Allah di atas nikmat kurniaan tersebut. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Sebab itu ada perbezaan. Hujan rahmat, adapun banjir itu identik dengan musibah. Maka menyalahkan hujan sebagai punca utama itu tidak benar. Sebab itulah saudara, di saat kita menyalahkan apa yang turun dari langit, barangkali kita lupa kesalahan tersebut ada di bawah tapak-tapak kaki kita. Kita menyalahkan apa yang turun dari langit, hujan, tetapi kita lupa di bawah tapak kaki kita, longkang-longkang kita tidak diselenggara. Tabiat dan sikap kita membuang sampah merata-rata menyebabkan saluran tersumbat. Begitu juga pembinaan semakin rancak tetapi saluran begitu terhad dan begitu kecil sekali. Lalu sebelum kita menyalahkan apa yang turun daripada langit, salahkanlah juga apa yang ada di bawah tapak kaki kita. Yang penting, apabila berlaku sebarang musibah, terutama banjir ini, apa yang masyarakat kita perlu lakukan, yang ini kita nak didik masyarakat kita. Pertama, kenal pasti siren banjir yang terdekat. Begitu juga kita melihat cara penyampaian maklumat-maklumat banjir ini dan maklumat tentang persediaan banjir bagi suasana atau peringkat tempatan kita. Perlu kita cakna, khususnya bila sampai ke musim-musim tengkujuh. Yang kedua, perlulah kita berusaha untuk sentiasa mendapatkan maklumat tentang hal banjir ini, khususnya yang akan berlaku di tempat kita, dengan beberapa cara ataupun kaedah. Pertama sekali, sering-seringlah melayari laman web www.publicinfobanjir.water.gov.my. Yang kedua, bolehlah kita masukkan satu aplikasi di dalam telefon bimbit kita, iaitu My Public Info Banjir. My Public Info Banjir. Yang ketiga, boleh gemari dan juga boleh ikut Facebook JPS Malaysia. Mereka juga akan sentiasa mengemas kini maklumat-maklumat terbaru. Kaedah yang keempat, boleh juga ikuti dan gemari Twitter DID_Malaysia. DID_Malaysia. Yang keenam, siren-siren banjir JPS yang terdekat. Boleh, kita dah mula kena kenal pasti. Yang keenam, PKOB. PKOB ni Pusat Kawalan Operasi Banjir. Perlu kita ambil maklumat. Dan yang ketujuh adalah penghulu, ketua kampung, pengurusi JKKK dan juga ahli-ahli JKK. Ini perlu kita sentiasa berhubung dan dekat dengan mereka. Itu yang kedua. Sentiasa dapatkan maklumat. Yang ketiga, pastikan lokasi pusat pemindahan. Di mana tempat kita akan nak dipindahkan. Dan juga pusat bantuan bencana di tempat kita.
Maknanya kita dah buat satu perancangan dan juga latihan pemindahan kecemasan andai kata musibah itu berlaku secara mengejut. Yang keempat, pastikan juga seluruh ahli keluarga kita mengetahui cara-cara untuk bertindak bila berlaku kecemasan, khususnya bila berada di dalam rumah kita. Sebab itu ini banyak diberikan didikan oleh pihak JPS Malaysia. Macam mana kita nak menangani. Kemudian yang kelima, berusahalah untuk kita ada satu tabiat menyimpan dan meletakkan dokumen-dokumen penting di tempat-tempat yang selamat atau bawa bersama dalam satu bekas yang waterproof ataupun kalis air. Dokumen mustahak seperti pasport misalnya, kad pengenalan, surat nikah, benda-benda asas yang memerlukan kepada kita untuk kita nak perlukan dokumen-dokumen tersebut untuk urusan-urusan rasmi. Kemudian yang keenam, berusahalah untuk kita berpindah ke tempat yang lebih tinggi ataupun berpindah ke pusat pembinaan sementara ataupun PPS dan lakukanlah perkara-perkara ini pada waktu siang. Yang penting saudara, dalam kita buat persediaan menghadapi musibah ataupun ujian banjir ini, marilah kita buat sesuatu dengan merancang cara yang terbaik. Walaupun kita berada di dalam keadaan kesusahan, tetapi kalau dapat dirancang dengan baik, insya-Allah perkara ini boleh diselesaikan. Yang penting, talian-talian kecemasan yang kita kena ada simpan mulai daripada sekarang. Pertama sekali, nombor telefon IPD ataupun Ibu Pejabat Polis Daerah ataupun Balai Polis terdekat. Mesti ada simpan di dalam kontak number kita. Yang kedua, nombor hospital terdekat. Yang ketiga, nombor Jabatan Bomba dan Penyelamat di daerah kita ataupun di kampung kita, di daerah lah. Yang keempat, nombor JPAM, Jabatan Pertahanan Awam Malaysia, daerah. Yang keenam, Pejabat Kebajikan Masyarakat di daerah kita. Kemudian Tenaga Nasional Berhad, TNB di daerah kita. Kemudian JPS daerah, juga elok kalau kita dapat simpan nombor mereka ini. Yang seterusnya JKR, itu juga mustahak, Jabatan Kerja Raya di daerah kita. Dan yang juga mustahak untuk kita kalau boleh simpan nombor mereka ini adalah nombor PKOB ataupun Pusat Kawalan Operasi Banjir. Moga-moga dengan perkongsian kita pada pertemuan kali ini yang dibawakan khas oleh kita daripada rakan-rakan kita dari PRAB ataupun Program Ramalan dan Amaran Banjir JPS Malaysia ini dapat memberi manfaat kepada kita bersama. Sekadar itu, sembang-sembang kita. Bertemu lagi pada lain-lain kesempatan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.